Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menyemarakkan suasana bulan Ramadan, Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam kemarin mengadakan pembukaan tadarus Al-Quran yang merupakan acara tahunan bagi persatuan berkenaan. Majlis berlangsung di Kampung Manggis. Lebih 80 orang ahli persatuan-persatuan di bawah Majlis Wanita berkenaan menyertai majlis pembukaan tadarus Al-Quran yang dimulai dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Pengiran Datin Paduka Hajah Mariam binti Pengiran Haji Matarsad, Naib Yang di-Pertua 1, Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam. Majlis disusuli dengan bacaan surah Al-Baqarah dan bacaan seterusnya diikuti oleh wakil-wakil persatuan. Majlis seumpamanya diadakan bagi mendekatkan diri dengan Al-Quran dan meningkatkan lagi hubungan silaturahim antara semua persatuan yang bergabung dengan Majlis Wanita. Juga diadakan bacaan tahlil dan doa arwah. Pengagihan buah-buah kurma kurnia peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia kepada rakyat dan penduduk yang beragama Islam di negara ini terus giat dilaksanakan dengan lancar dan sempurna. Setiap seorang akan menerima satu kotak kecil kurma safawi yang mengandungi 300 gram. Di daerah Brunei dan Muara, 151,164 kotak buah kurma diagihkan. Ia dilaksanakan mengikut tata cara pembahagian yang telah ditetapkan oleh pihak Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah bagi melancarkan kaedah penghantaran buah-buah kurma. Langkah tersebut dibuat bagi memastikan buah-buah kurma diterima dengan baik dan sempurna dan seterusnya dapat dinikmati oleh setiap orang yang beragama Islam sebagai juadah berbuka puasa. Menjunjung kasih ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas kurnia pribadi Baginda, di mana keberhasilan Baginda kepada seluruh rakyat Negara Brunei Darussalam. Bagi memastikan kelancaran pengagihan buah kurma kurnia pribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia berjalan dengan lancar dan sempurna, proses pengagihan buah kurma dilaksanakan mengikut tata cara pembahagian yang telah ditetapkan menggunakan borang khas yang diedarkan melalui penghulu mukim dan ketua-ketua kampung, termasuk mereka yang telah dipertanggungjawabkan. Semua penghulu mukim dan pemangku ketua kampung di daerah Tutong sudah mula mengagih-agihkan buah kurma kurnia pribadi berkenaan kepada anak-anak buah kampung di bawah jagaan masing-masing. Di daerah Tutong, sebanyak 26,488 kotak kecil buah kurma jenis safawi diagihkan kepada anak-anak buah kampung. Penggunaan kurma kurnia pribadi baginda sejak sekian lama jelas mencerminkan sikap pemedulian dan kasih baginda kepada rakyatnya. Buah kurma ini akan dapat dinikmati oleh setiap umat Islam termasuk warga asing yang beragama Islam di negara ini sebagai juadah berbuka puasa. Saya ingin menzahirkan rasa syukur dan berterima kasih kepada Kerajaan Ke Bawah Duli di atas pengagihan buah kurma kurnia pribadi daripada Kerajaan Ke Bawah Duli. Dapatlah dipakai untuk dihidangkan, sebahagian dihidangkan untuk juadah berbuka ataupun bersahurnya orang. Kami sangat-sangat menghargai di atas pengurniaan ini. Dapatlah kami berbuka juadah pada tahun ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ke Bawah Duli atas karunia kurmanya. Semoga dilindungi Allah SWT, panjang umur dan sehat selalu. Saya sebagai warga asing, alhamdulillah saya tinggal di Brunei Darussalam, sangat senang sekali, banyak berkahnya. Semoga Sultan Brunei Darussalam dimudahkan rezekinya, sehat selalu buat negara Brunei Darussalam.
Jumlah perdagangan tahun ke tahun menurun 1.8% daripada 2,513.8 juta ringgit pada bulan Disember 2021 kepada 2,468.6 juta ringgit pada bulan Disember 2022. Penurunan tersebut didorong oleh penurunan nilai import sebanyak 11%, terutamanya disebabkan oleh penurunan import bahan api galian, khususnya minyak mentah sebagai input pengeluaran bagi industri petrokimia hiliran. Manakala jumlah ekspor meningkat 4.5% tahun ke tahun. Ini terutamanya disebabkan oleh kenaikan ekspor bahan api galian dalam tempoh yang sama. Peningkatan ekspor bahan api galian didorong oleh peningkatan dalam nilai gas asli cecair LNG dan produk-produk petroleum. Dari segi komoditi ekspor, bahan api galian merupakan penyumbang utama ekspor negara Brunei Darussalam, diikuti dengan bahan kimia dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. 5 komoditi import utama pada bulan Disember 2022 adalah bahan api galian, diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, bahan kimia, makanan dan barang-barang keluaran kilang. Pasaran ekspor utama pada bulan Disember 2022 adalah Jepun, diikuti oleh Australia dan Singapura. Komoditi ekspor terbesar ke Jepun, Australia dan Singapura adalah bahan api galian. Laporan Perangkaan Perdagangan Barangan Antarabangsa IMTS bagi bulan Disember 2022 boleh diperoleh melalui laman sesawang JPES. Bulan Ramadan adalah bulan bagi melipat gandakan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bulan Ramadan merupakan waktu terbaik untuk mendidik diri ke arah kebaikan selain mengawal hawa nafsu dan memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Amalan-amalan yang digalakkan di bulan Ramadan. Antara amalan-amalan sunat yang dianjurkan untuk dilakukan di sepanjang bulan Ramadan itu antaranya: pertama, bersahur. Ulama sepakat mengatakan bahawa hukum makan sahur adalah sunat. Sahur bukan saja memberikan tenaga untuk kita berpuasa di siang hari, malah ia juga mengandungi keberkatan. Kedua, bersedekah. Perbanyakkanlah amalan bersedekah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak bersedekah, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Tidak kiralah sedekah itu kecil ataupun besar, banyak atau sedikit, ia tetap digalakkan. Ketiga, sembahyang sunat tarawih. Sesungguhnya barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan memperbanyakkan sembahyang sunat kerana iman dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Keempat, membaca Al-Quran. Bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Oleh itu perbanyakkanlah membaca Al-Quran di bulan ini, seperti bertadarus, sama ada di pejabat, di rumah, apatah lagi di masjid-masjid. Kelima, menyungkaikan. Amalan menyungkaikan atau memberi makan untuk orang yang berbuka puasa adalah sangat digalakkan dan mempunyai ganjaran yang sangat istimewa. Berpuasa semasa bulan Ramadan banyak memberi manfaat kepada individu baik secara rohani dan fisiologi. Namun bagaimana bagi individu yang perlu mengawal dan mengekalkan kadar gula dalam darah yang sihat? Pemangku pakar endokrin dari Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha mengongsikan beberapa nasihat kepada para penghidap diabetes dalam menjalani ibadah puasa. There is a high risk of getting high blood sugar levels, low blood sugar levels, as well as risk of dehydration because of the prolonged fasting. This is especially the case with individuals with diabetes who are taking medications or those who are on insulin injections. It is therefore important for individuals with diabetes to be aware of this, and they should in fact discuss with their doctor and diabetes nurse educators who can actually provide pre-Ramadan counselling on ways to tackle this during the fasting period.
Lebih 50 orang penerima dari golongan yang memerlukan di daerah Tutong menerima sumbangan daripada orang ramai melalui projek Sioknya Sedekah 5.0. Sumbangan tersebut disasarkan pada penduduk di sekitar kawasan Kampung Lamunin dan Kampung Layong. Projek dianjurkan oleh Kumpulan Belia Ibadur Rahman dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tutong. Diadakan sempena bulan Ramadan, ia bertujuan untuk memberi peluang kepada orang ramai memberi infak jariah berupa keperluan asasi kepada golongan yang memerlukan. Ia juga dihasrat dapat memupuk amalan suka bersedekah. Alhamdulillah, sumbangan yang diperolehi sangat menggalakkan dari tahun sebelum-sebelumnya menunjukkan peningkatan lah, yang mana ia melebihi daripada target sasaran yang kami targetkan yang sebenarnya lah. Kami berharap projek Sioknya Sedekah ini akan dapat kami teruskan pada tahun-tahun akan datang dan mendapat sambutan yang lebih menggalakkan dari orang ramai lah, dan dapat lagi membantu masyarakat yang memerlukan bukan saja di daerah Tutong, mungkin di daerah-daerah yang lain. Lebih 80 buah lukisan dipamerkan di pameran seni visual dan bazar amal yang diadakan untuk tabung kemanusiaan gempa bumi Republik Turkiye dan Republik Arab Syria. Pameran dan bazar amal tersebut dianjurkan oleh Zakaria Omar Art Foundation dengan kerjasama Impian 7 Art Group dengan tema Seniman Peduli. Pameran dan bazar amal diadakan di Kompleks Membeli Belah Mabuhay. Pameran dan Bazar Amal merupakan projek kemanusiaan manifestasi seniman negara Brunei Darussalam terhadap kesengsaraan dan penderitaan rakyat Republik Turkiye dan Syria apabila gempa bumi melanda pada 6 Februari lalu. Diadakan sehingga 1 April 2023, pameran dihasrat memperkasa produk seni dan kraftangan, pelukis-pelukis tanah air dan pengusaha kraftangan tempatan. Salah seorang pelukis veteran negara, Pengiran Timbang bin Pengiran Haji Tuah, mengongsikan sambutan orang ramai sepanjang pameran dan bazar amal diadakan. Masa ini syukur Alhamdulillah mungkin sambutan itu sudah beransur orang menyukai, kerana zaman ini macam orang yang bijak pandai dalam seni lukisan itu sudah tahu apa nilai sebuah lukisan itu, macam harga. Kalau boleh lukisan ini kita ni masyarakatkan dulu, maksudnya dimasyarakatkan itu biarkan orang ramai memiliki walaupun dengan harga yang murah, akhirnya ia akan jadi harga yang mahal.